A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita teruskan PDPR pada minggu ini, iaitu minggu yang ke-18 bagi mata pelajaran tajwid PKP 3.0 bagi Sekolah Rendah Agama Pekan Semenyih pada hukum bacaan khas mengikut riwayat Hafs an Asim Ibnu Sulaiman At-Tariq Asy-Syatibi pada hukum bacaan yang kelima iaitu ibdal. Apakah yang dimaksudkan dengan ibdal? Dari segi bahasa, ibdal bererti tukar. Manakala pada istilah pula iaitu menukarkan sesuatu huruf dengan huruf yang lain. Hukum bacaan ibdal ini ialah harus baca ibdal atau tashil. Okey, tashil kita dah belajar pada minggu lepas, iaitu bacaan mudah, iaitu membaca hamzah dengan cara membunyikan di antara hamzah dengan alif atau waw atau ya. Okey. Cara bacaan bagi ibdal iaitu hamzah kedua, iaitu hamzah wasal, ditukarkan kepada huruf mat, yakni alif, dan dipanjangkan bacaannya. Okey, kalau kita lihat pada misal yang Ustazah kongsikan dalam slide Ustazah ini, iaitu pada misal ibdal di dalam Al-Quran, yang pertama iaitu dalam surah Al-An'am ayat 143 dan ayat 144 yang berbunyi, قل الذكرين حرم أم الأنثيين. Okey. Itu adalah salah satu misal dalam surah Al-An'am dalam Al-Quran yang melibatkan cara bacaan ibdal. Jadi dia kata tadi cara bacaan dia hendaklah hamzah kedua tadi, hamzah wasal tu. Okey, kalau kita tengok sini sebenarnya terdapat dua hamzah. Cuma hamzah kedua tu ditukarkan kepada huruf mad dan dipanjangkan 6 harkat. Qul az-zakaraini. Okey, pada surah Yunus ayat 59. Qul Allahu azina lakum. Okey, manakala seterusnya pada surah An-Naml ayat 59, Allahu khairun amma yusyrikun. Manakala pada surah Yunus ayat yang ke-51, Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. InsyaAllah. Seterusnya, hukum yang keenam iaitu hukum ishmam. Bacaan khas yang keenam iaitu hukum ishmam yang bererti memuncungkan kedua bibir sejurus selepas mematikan huruf sebagai isyarat baris depan tanpa bunyi. Baik, tanda ishmam dikenal dengan tanda diamond di atas huruf mim, iaitu cara bacaannya. Okey, la ta'manna ni misal dia dalam surah Yusuf dibaca secara ishmam dengan memuncungkan kedua bibir sejurus selepas mematikan huruf sebagai isyarat baris depan tanpa bunyi di samping gunnah atau dengung menyebut nun kedua. Okey, baik. Cara dia macam ni. Kita dengung dulu. Biasanya kita dengung, kita bunyi la ta'man, la ta'man. Apabila kita ada dengung, tekankan, iaitu lidah kita naik ke atas gigi atas, ujung gigi atas, belakang gigi atas, dengungkan, kemudian lidah setelah diletak di belakang gigi atas itu dengung 2 harakat, kemudian baru kita muncungkan kedua bibir kita. La ta'man, man. Okey, muncung sejurus kita letakkan dengung tu, muncungkan terus. Okey, itu yang dimaksudkan dengan ishmam. Sebenarnya ada 2 nun. Sebenarnya kalau kita tengok pada hukum ishmam ini, la ta'maunna yang Ustazah tunjukkan dekat slide ini, sebenarnya asal dia ada 2 nun yang hanya menunjukkan pada isyarat sahaja yang ianya adalah baris hadapan. La ta'manna, manna. Muncung, dengung dan muncung, iaitu dia kata mematikan huruf la tak sejurus selepas memati. La tak man, dengung, didengungkan dekat situ insyaallah. Okey, tandanya yang Ustazah terangkan tadi iaitu dengan tanda diamond di atas huruf mim, hanya satu tempat saja di dalam surah Yusuf dalam Al-Quran, iaitu pada ayat yang ke-11, dan hukum bacaannya hendaklah dibaca secara ishmam dengan cara bacaan yang betul. Pada misal, qalu ya abana ma laka la ta'manna.
لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون إن شاء الله. Seterusnya, bacaan khas mengikut riwayat Hafs an Asim yang terakhir iaitu yang ke-7, iaitu raum. Apakah yang dimaksudkan dengan raum? Raum iaitu membaca sebahagian baris sahaja dengan suara perlahan yang hanya dapat didengar oleh orang yang berdekatan sahaja dengan kadar 1/3. Okey, itu adalah pengertian raum. Bagaimanakah pula cara nak mengenal tanda raum? Okey, tanda raum iaitu dikenal dengan tanda diamond di atas huruf mim. Okey, lebih kurang sama dengan ishmam tapi ada perbezaan dari segi cara bacaan. Baik, cara bacaan. Bagaimana pula cara bacaan? La ta'munna yang ditunjukkan pada slide ini pada misal raum. Okey. Kita dah terangkan tadi, Ustazah dah terangkan tadi pada anak-anak iaitu membunyikan baris depan nun pertama sekadar 2/3 harkat di samping menyebut nun kedua tanpa dengung dan tanpa putus suara. Okey. Pada misal yang Ustazah kongsikan dekat sini iaitu qalu ya abana ma laka la ta'manuna. Okey, pada pengertian raum tu sendiri, cara bacaan dia iaitu 2/3 harkat, sekadar 2/3 harkat, dan yang boleh didengar hanya orang yang didengar oleh orang yang berdekatan sahaja. Maknanya la ta'manuna tu tak payah dikuatkan bunyi dia, hanya orang yang berdekatan sahaja yang boleh dengarnya. Maknanya bacaan dia secara perlahan, dengan suara perlahan. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Okey, dia kata cara bacaan dia iaitu la ta'manuna tu asal dia la ta'manna tu tadi tu asal dia la ta'manuna. Manuna asal dia, tetapi oleh kerana cara bacaan dia 2/3 harkat, sekadar 2/3 harkat saja, maka kita hendaklah membaca, wajib dibaca dengan raum kadar huruf nun pertama yang berbaris depan. La ta'manuna manuna qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Okey, baik. Dan hanya terdapat satu tempat sahaja dalam Al-Quran, iaitu pada surah Yusuf ayat yang ke-11, insya-Allah. Dan satu lagi, hukum bacaannya juga harus dibaca secara raum, insya-Allah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.